Kita sambung ayat yang kelima. Sebelum kita sambung, cuba tengok maksud dan pengajaran ayat yang sebelum dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Tajuk besar surah Al-Mumtanah apa dia? Tajuk besar ataupun intipati dia. Dia nak cerita tentang apa? Intipati ataupun tajuk besar surah Al-Mumtahanah ialah cinta kerana Allah dan benci pun kerana Allah. Kenapa cinta keluarga? Kerana Allah. Kenapa benci keluarga? Kerana Allah. Jadi Allah beritahu kan, kemudian Allah beritahu contoh kita kena cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Walaupun kadang-kadang keluarga kita pakcik kita, tapi katalah kafir kan, non muslim, kita kena benci kerana Allah. Macam mana? Ada contoh tak? Kita wajib berlepas diri daripada kufur, daripada syirik, walaupun dia datang daripada keluarga kita. Ada contoh? Ada? Allah bagi contoh kan? Contoh apa? Contoh apa ni? Nabi Ibrahim kan? Contoh bagaimana Nabi Ibrahim bariun, berlepas diri daripada kekufuran, kesyirikan bapaknya dan pengikut-pengikut penyembah berhala. Aku berlepas diri daripada kamu dan juga apa yang kamu sembah. Kemudian kita ambil kat situ kan, kecuali Allah beritahu Nabi Ibrahim ni patut kita buat contoh dalam kehidupan kita, kecuali dalam satu bab saja tak boleh buat contoh. Bab apa? Dia minta doa untuk bapaknya. Sebab apa tak boleh contoh? Sebab salah. Sebab bapa Ibrahim orang tak beriman. Jadi salah bila kita berdoa kepada bapa yang tak beriman. Bahkan kepada sesiapa saja, kalau kafir, haram kita berdoa pada dia. Kecuali doa supaya dia dapat hidayah. Itu je. Bila dapat hidayah, apalah, doa nak apa pun, doalah. Dan Nabi Ibrahim ni pun sebab apa dia berdoa? Sebab dia tak tahu. Dan dia juga ada berjanji dengan bapaknya, dia akan minta ampun untuk bapaknya. Jadi nak tunaikan janji, dia buat. Tapi lepas dia tahu bapaknya adalah bukan Islam, maka lepas tu dia tak berdoa dah kepada bapaknya. Okey, kita habis itu kan. Kemudian Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana, Wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah taj'alna, engkau nampak tak biru? Nampak? Tak nampak? Janganlah engkau, nampak merah? Nampak? Janganlah engkau taj'alna, jadikan kami fitnah. Fitnah apa dia? Janganlah engkau jadikan kami fitnah kepada orang kafir. Apa maksud? Fitnah lillazina, kepada orang-orang kafir. Apa maksud dia? Maksud dia ialah jangan jadikan orang kafir itu menguasai kita sehingga boleh menjadi fitnah kepada kita. Bila orang kafir berkuasa, mungkin kita tak bebas nak beribadat kan? Mungkin tak bebas nak berdakwah kan? Jangan. Kita minta pada Allah, jangan bagi kemenangan pada mereka, ataupun jangan bagi mereka menguasai kita. Sebab bila mereka menguasai, biasanya dia akan menimbulkan fitnah. Jadi fitnah di sini apa maksud dia? Bukan ujian. Ujian ni dia lebih kepada Allah yang bagi ujian kan. Fitnah ialah dia merosakkan akidah kita. Kerana Allah sebut al-fitnatu
al-fitnatu asyaddu minal qatli. Surah Al-Baqarah kan? Cuba terjemah. Fitnah asyaddu, lebih dahsyat, lebih bahaya, minal qatli, daripada membunuh. Okey, apa maksud fitnah dalam ayat ini? Syirik, kufur. Jadi benda yang paling bahaya, Corona 19 ke syirik? Syirik, betul? Jadi kalau nak mengelakkan corona pakai topeng kan? Kalau nak mengelak pada syirik pakai apa? Pakai apa? Kalau nak mengelak pada syirik ni? Pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Al-Quran adalah emas untuk mengelak kita daripada fitnah syirik. Jadi Allah kata fitnah syirik ataupun kufur lebih dahsyat daripada membunuh. Bunuh anak kan? Bunuh anak. B, dia tak bunuh anak tapi dia biarkan anak dia hidup, tapi dia suruh anak dia syirik. Yang mana lebih jahat? A ataupun B? Dua dia jahat kan? Satu membunuh anak, yang kedua dia tak bunuh tapi dia biarkan anak dia hidup membesar tapi dalam keadaan syirik kan? Yang mana lebih jahat? A ke B? B kan? B kan? Tapi anak B sihat walafiat, tak dibunuh. Tapi yang mana akan keluar akhbar? A ke B? Tadi kata bahaya B. Kalau bahaya B, berita B lah keluar berita kan? Sebab dia lagi bahaya. Dia tak bunuh anak, tapi sebenar dia akan memasukkan anaknya ke dalam neraka. Boleh? Jadi fitrah di sini ialah jangan engkau jadikan kami bahan untuk dirusakkan oleh orang kafir. Sekarang orang kafir dah rusak tak orang Islam? Rusakkan apa dia? Dia rosakkan dengan apa? Cara apa? Macam-macam. Sebut satu macam. Hiburan. Hiburan. Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Walghaw fihi. Ini surah Fussilat ni. Cuba terjemah. Wa qala allazi, telah berkata orang-orang kafir, la tasma'u, jangan kamu dengar, li hadzal Quran, Quran ini. Maksud dengar di sini ialah dengar, faham dan amal. Sebab dalam Quran bila sebut dengar, makna dia faham dan dia buat. Kalau selagi tak faham, walaupun dengar 10 kali, tak dipanggil dengar. Okey? Jangan kamu dengar Quran ni. Siapa kata ni? Siapa cakap? Orang kafir. Kemudian walghaw fihi. Ini dia cerita ni Allah rakam masa zaman Mekah. Bila Nabi berdakwah pada orang Mekah, orang kafir termasuklah Abu Lahab. Ada seorang sahabat bila datang ke Mekah, dia dengar Nabi berceramah ataupun bertazkirah. Kemudian ada seorang lelaki, dia follow Nabi belakang. Apa lelaki ni buat? Dia kata pada orang ramai, jangan dengar cerita Muhammad ni, cerita bohong, cerita penipu. Mana Nabi pergi, dia follow kat belakang, dia bagi tahu jangan dengar cakap Muhammad. Inilah la tasma'u. Jadi sahabat, bukan sahabat, dia belum masuk Islam. Bila dia masuk Mekah, dia tengok Nabi bila bercakap, ada seorang lelaki follow kat belakang bagi tahu, jangan dengar Muhammad ni. Muhammad bawa cerita bohong. Jadi dia pun tanya, siapa lelaki di belakang Muhammad ni? Siapa tahu? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ada surah yang Allah turun pasal Abu Lahab kan? Tabbat yada abi. Itu kerja Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab
Setiap kali Muhammad cakap, dia follow kat belakang. Kenapa? Sebab dia tahu bila orang Mekah, orang Arab dengar Al-Quran, faham apa akan berlaku. Mereka akan beriman dan mengganggu ke kerajaan Mekah. Dan dia kata walghaw fihi. Kalau ada orang nak dengar juga, walghaw. Apa makna walghaw? Buat perbuatan lara, buat kecoh, buat bising. Supaya apa? Orang tak fokus ayat Quran yang Nabi baca. Dia syarat nak beriman kepada Al-Quran kena dengar dengan tenang, kena fahamkan. Kan Allah kata bila dibaca Quran kena hendaklah diam dah dengar. Orang kafir tahu. Kalau dengar Quran dalam keadaan lara apa semua tak masuk. La'allakum taghlibun. Supaya kamu menang menghadapi orang Islam. Jadi orang kafir tahu cara nak mengatasi orang Islam apa dia? Apa cara dia? Jauhkan orang Islam daripada Al-Quran. Ha ni. Fitnah lillazina kafaru. Okey? Kemudian waghfir lana dan ampunkan. Ampunkan lana, ampunkan dosa lana bagi kami. Okey, tengok orang beriman ah. Pertama dia minta doa tak supaya orang kafir jangan menguasai mereka, kan? Yang kedua dia minta apa? Minta apa? Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Kenapa minta ampun? Sebab punca kelemahan orang Islam adakah daripada orang kafir ataupun orang Islam sendiri? Orang Islam sendiri kan? Ingat tak cerita peperangan Uhud? Nabi dah sahabat kalah kan? 70 sahabat mati syahid. Apa punca dia? Dosa kan? Sebab itulah sambil-sambil kita minta jangan orang kafir menguasai kita, kita minta ampun dosa kita. Sebab kelemahan kita banyak berpunca daripada dosa kita sendiri. Kemudian Allah kata innaka rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau Al-Aziz, engkau hanyalah engkau. Makna Tuhan saja ada sifat ni. Hanyalah engkau Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Maha. Apa makna maha perkasa? Kalau perkasa bahasa Melayu tak bunyi hebat kan? Jadi terjemah yang tepat apa dia? Al-Aziz. Tak. Kuasa tak. Kalau kuasa lain Al-Qadir. Banyak kali dia kita jumpa. Al-Qawiyyu ada sifat lain. Al-Qawiyyu. Al-Aziz makna Tuhan yang berkuasa melakukan apa sahaja dan Tuhan tidak memerlukan apa yang dia cipta dan tidak ada sesiapa yang boleh menghalang apa yang Allah nak lakukan. Itu baru nampak hebat. Satu, Allah boleh melakukan apa sahaja dan Allah tak perlukan apa yang dia buat. Hebat tak Tuhan? Kita buat apa-apa kita perlu tak? Sebab kita lemah. Buat rumah kita perlukan rumah. Buat makanan kita perlukan makanan. Tapi Allah cipta langit 7 lapis. Allah perlu tak langit? Kita buat rumah kita perlukan rumah. Bila roboh rumah, masalah tak kita? Tapi Tuhan cipta langit, Tuhan tak perlukan langit. Dan bila langit hancur, ada masalah tak bagi Tuhan? Tak ada. Dan siapa boleh halang untuk Tuhan buat apa saja? Tak ada kan? Itu Al-Aziz. Kita nak buat apa-apa, banyak tak halangan? Banyak kan? Kadang-kadang tak cukup duit, kadang-kadang tak ada tanah, kadang-kadang tak ada pekerja. Okey? Kemudian Al-Hakim lagi maha bijaksana. Kenapa dikembarkan Al-Aziz dengan Al-Hakim? Mesti ada sebab kan? Kadang-kadang ayat Quran di hujung As-Sami'ul Alim, Al-Ghafurur Rahim. Biasa dikembarkan. Mesti ada sebab.
Sebab Allah nak beritahu Allah bukan setakat Al-Aziz. Boleh buat apa saja. Tapi semua yang Allah buat berdasarkan Al-Hakim apa makna? Bijak ataupun berdasarkan hikmah. Apa saja Allah buat mesti ada hikmah, mesti ada kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita tak nampak. Berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang ada kuasa, tapi bila buat nampak tak ada hikmah. Kan? Kadang-kadang buat kerja yang tak ada faedah. Beli kereta besar, lepas tu letak sayap kanan dan kiri. Tak boleh terbang pun. Cerdik tak? Cerdik tak? Lepas tu beli motor, lepas tu exhaust tu dia bagi bunyi kuatkan, satu kampung dengar. Cerdik tak? Duit ada tapi tak cerdik. Allah apa ni? Hukum dalam Islam. Bila orang berzina, kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Kan? Itu sifat aziz. Mana Allah boleh buat apa saja hukum. Ada siapa boleh halang? Tak boleh. Itu aziz. Tapi hukum tu ada hikmah tak? Ada hikmah tak? Apa hikmahnya? Kawan tu dah mati kena rejam. Apa hikmahnya? Untuk orang? Apa hikmah untuk orang hidup? Supaya tak buat. Macam mana orang hidup tak akan buat? Bila hukuman tu sangat berat. Kalau hukuman penjara 3 tahun, dia buat lagi tak? Sebab itulah manusia bila buat hukuman tak ada hikmah. Betul? Ada tak hukuman siapa yang berzina, siapa yang rogol? Ada tak kat negara kita? Ada hukuman, tapi bukan rejam lah. Tapi berkesan tak? Sebab apa? Sebab tidak ada hikmah. Kenapa? Hukuman tu tak betul-betul menakutkan. Okey, yang rejam sampai mati, faedah, hikmah untuk kita supaya orang hidup tidak buatkan. Okey, hikmah untuk orang tu? Pertama, dia semua hukum dia, hukum berzina tu Allah padamkan. Yang kedua, hikmah kedua, dia tak akan berzina lagi kan? Betul tak? Betul kan? Kalau hukum rejam sampai tak mati kan? Sampai tak mati. Lepas tu sihat wal afiat. Mungkin ada kemungkinan tak dia berzina lagi? Hukuman tu tak bijak. Tak bijak. Okey. Yang tak kahwin pula, kenapa sebab seraturatan? Kenapa tak sebab sampai mati? Kenapa yang ni bagi peluang, yang tu tak bagi peluang? Tengok hikmah Allah ialah yang tu rejam sampai mati sebab dia dah ada pengalaman tak? Dah rasa dah, kenapa nak lagi? Kamu ada yang halal. Hukumannya berat. Yang ni belum kahwin kan? Okeylah, sebab kamu tak ada pengalaman kan? Bagi peluang 100 sebatan. Bijak tak? Sebab itulah zaman Nabi, bila dilaksana hukum ni, tak ada orang berzina dah. Tak ada orang jahat. Sebab hukum Allah sangat bijak. Tapi sekarang macam-macam kita tukar hukuman kan? Akta tu, akta ni. Tapi akhirnya berlaku tak? Terus berlaku. Okey. Kemudian Allah ulang lagi. Ayat ni Allah dah sebut ayat yang keempat kan? Kisah Ibrahim sebagai ikutan yang baik. Allah ulang lagi. Laqad, pasti, sesungguhnya, kana, adalah, lakum, bagi kamu, fihim, pada mereka, uswatun hasanah. Uswah, apa dia? Tauladan ataupun ikutan hasanah yang baik. Okey. Sekarang ni Allah kata sesungguhnya bagi kamu. Kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Apa dia? Nabi. Nabi dan para sahabat dah termasuk tak kita? Okey. Allah bagi tahu sesungguhnya bagi kamu Nabi dan kita semua umat Nabi Muhammad, fihim, pada mereka. Siapa pula mereka? Ibrahim. Ini sebenarnya ayat ni Allah dah sebut 4 kan. Ibrahim adalah ikutan yang baik untuk kita. Kemudian sebab benda ni penting, Allah ulang sekali lagi. Sesungguhnya bagi kamu tu pada Ibrahim, tapi him ni ramai.
Bukan seorang. Kalau kita tengok ayat 4, Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi Allah nak ulang, benda ni penting. Pada Ibrahim dan pada pengikut-pengikut dia, ada ikutan untuk kamu. Apa makna tu? Kalau kita nak tadabbur, macam mana nak tadabbur tu? Bila Allah kata pada Ibrahim dan pengikut dia, ada contoh untuk kita. Macam mana kita nak tadabbur? Faham soalan? Faham tak soalan? Ni macam semua puasa ke? Puasa ke hari ni? Ha? Apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa dia? Dia syarat pertama kita nak ikut Ibrahim apa dia? Syarat pertama. Kena kenal lah. Kalau kita tak kenal, kita tak belajar sirah dia, macam mana kita boleh ikut dia? Betul tak? Tapi berapa ramai yang belajar sirah Nabi Ibrahim? Berapa ramai yang belajar sirah pengikut Nabi Ibrahim? Termasuklah Nabi Ismail. Yang ada ikut bab korban. Betul kan? Korban kenapa? Ingat pada kisah Ibrahim sembelih anaknya. Tapi pengajarannya bukan korban. Pengajarannya apa? Uswah hasanah pada Ibrahim ni. Apa dia? Bila bertembung cinta kepada Allah dengan cinta kepada anak, kena dahulukan walaupun terpaksa hilang anak. Sebab yang perintah sembelih anak siapa? Dahulukan cinta Allah. Kita ikut tak? Bila masuk waktu kan? Anak suruh cek buku sekolah kan? Kita suruh dia solat dulu kan ataupun cek dulu? Cek dulu kan? Dan banyak lagi lah contoh kan. Banyak kita dahulukan cinta pada anak, cinta pada suami lebih daripada cinta kepada Allah. Dan Ibrahim juga dia sanggup tinggalkan Hajar kan? Di mana? Cinta pada isteri. Cinta pada isteri. Siapa tak cinta pada isteri? Isteri pula isteri baru tu. Kan? Sebelum tu dia ada isteri apa? Sarah kan? Isteri tua. Saya tak kata isteri tua. Kemudian dapat isteri baru. Allah kata apa? Tinggal di mana? Tengah padang pasir. Cinta pada isteri. Tapi cinta pada Allah mengatasi cinta pada isteri. Dia tinggal tak? Tinggal. Dan Hajar pula cinta pada Allah lebih pada cinta pada suami. Dia tanya, siapa suruh? Allah. Okey, jalan. Sebab apa? Aku hidup kerana Allah, bukan kerana engkau. Okey, kita ikut tak? Ikut tak? Inilah maksudnya pada Ibrahim ada contoh. Ramai tak belajar kisah Ibrahim, ramai tak belajar kisah Ismail. Macam mana nak jadikan mereka tu sebagai uswah hasanah. Itu makna tadabbur. Jangan kita belajar tadabbur, faham betul? Tahu tak kisah Ibrahim? Tak tahu? Mana boleh? Okey? Kemudian untuk siapa ni? Sebab tu Allah ikatkan Nabi kisah Ibrahim dan pengikutnya adalah contoh kepada kita. Kita tu siapa? Bukan semua orang. Yang betul-betul ambil contoh daripada kisah Ibrahim ialah liman kana. Bagi man siapa kana adalah yarju. Yarju apa dia? Yarju mengharap. Yarju mengharap. Ada tak ayat ni? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Akhir surah Al-Kahfi ada tak? Perkata yarju. Ada kan? Bagi siapa adalah dia yarju mengharap. Mengharap apa ni? Mengharap Allah ni maksud apa? Mengharap rahmat Allah, mengharap keampunan Allah, mengharap redha Allah. Dan wal yaumal akhir, dan hari akhirat. Apa maksud ni? Ini seolah Allah nak bagi tahulah syarat. Siapa ni yang betul-betul akan jadikan Ibrahim sebagai contoh tauladan? Siapa ni? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Orang yang betul-betul mengharap nak jumpa Allah. Dan orang yang betul-betul yakin dia akan pergi ke akhirat. Jadi kalau kita nak pergi ke akhirat, kita pun tengok, amalan aku betul tak? Tak betul.
Kalau tak betul, kena cek siapa? Cek amalan Nabi Ibrahim. Cek amalan Nabi Muhammad SAW. Kita pun ikut. Baru bila ikut, insya-Allah di akhirat besok kita akan selamat. Dan makna sebaliknya apa? Siapa yang tak belajar kisah Ibrahim, siapa yang tak jadikan contoh, sebenarnya dia tak mengharap jumpa Allah dan dia tak yakin pada hari akhirat. Okey, kemudian Allah kata waman yatawalla, dan siapa yatawalla apa dah? Berpaling. Berpaling. Allah sebut berpaling je. Berpaling dari apa? Berpaling daripada apa? Ha? Daripada? Kalau ikut ayat sebelumnya apa dia? Siapa berpaling daripada menjadikan Ibrahim sebagai ikutan? Sebenarnya maksud menjadi Ibrahim jadi sebagai ikutan, menjadikan Al-Quran sebagai panduan termasuk semua. Dia tak jadikan Quran sebagai panduan. Dia tak jadikan kisah Ibrahim sebagai panduan. Maka Allah bagi amaran. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah huwal ghaniyyu. Dia sahaja al-ghaniyyu, maha kaya. Al-hamid, lagi maha terpuji. Okey. Cuba tengok. Allah nak bagi amaran ni. Siapa yang berpaling? Berpaling daripada apa tadi? Daripada menjadikan Ibrahim sebagai ikutan. Sepatut ada amaran kan? Contohnya, siapa berpaling, aku akan azabkan dia. Tapi Allah tak sebut, aku akan azab. Ya Allah sebut apa dia? Allah tu maha? Di mana ancaman tu? Saya buat macam ni ayat. Siapa tak dengar cakap saya orang kaya, sepatut saya cakap apa? Siapa tak dengar cakap saya hukum. Boleh faham? Jadi Allah kata siapa berpaling, aku kaya. Apa maksud dia? Bila Allah kaya, Allah tak perlukan kamu. Maknanya kalau kamu taat, jadikan Ibrahim sebagai ikutan, ada memberi, menambahkan kuasa Allah? Tak, sebab Allah maha kaya. Kalau kamu tak ikut Ibrahim, ada mengurangkan kuasa Allah? Tak, sebab apa? Allah maha kaya. Makna Allah nak begitu apa dah? Siapa tak jadikan Ibrahim sebagai ikutan, siapa yang rugi? Kamu. Aku sikit pun tak rugi sebab aku maha kaya. Jadi apa yang Allah suruh, sebenarnya kepentingan, kebaikannya untuk siapa? Allah nak suruh kita faham. Aku suruh kamu ikut Ibrahim, kamu yang dapat kebaikan, bukan aku pun. Jadi sayang tak Allah pada kita? Sayang. Berbeza dengan manusia, kita suruh anak kita dengar cakap kita. Kita ada kepentingan tak? Ada kepentingan tak? Ada. Sebab itulah bila kita dah tua, kita perlu tak dia. Jadi kalau anak tak dengar cakap pun macam tak ada masalah sangatlah. Sebab apa? Kita ada kepentingan. Tapi kalau kita tak dengar cakap Allah, Tuhan ada masalah tak? Tak ada masalah. Kemudian Allah kembarkan dengan sifat Al-Ghani, iaitu Al-Hamid. Allah maha kaya, tapi Allah kembarkan dengan sifat maha. Kenapa pula? Kenapa? Sebelum jawab soalan, saya nak beritahu. Al-Hamid ni ada makna dua maksud. Al-Hamid, dua maksud. Satu, Allah terpuji. Yang kedua, Allah memuji. Dua-dua maksud ni betul. Jadi Al-Hamid, Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Apa maksud terpuji? Semua orang puji Allah tak? Khususnya orang beriman, kan? Alhamdulillah, kita puji Allah. Sebab Allah mencipta, Allah memiliki, Allah mengurus, Allah bagi segala-gala. Jadi nak tak nak kita puji Allah. Itu maksud Allah terpuji. Yang kedua, Al-Hamid ialah Allah yang memuji.
Ada tak ayat-ayat? Banyak tak ayat yang Allah puji hamba dia? Ada. Apa dia contoh? Apa dia? Banyak kan? Allah puji orang yang bangun malam kan? Mereka ni orang bertakwa, bangun sebahagian besar malam, kemudian di hujung waktu sahur, mereka istighfar dan harta mereka ada hak yang patut diberi. Allah puji tu. Allah puji orang muhajirin, Allah puji orang ansar. Jadi Al-Hamid ni merangkumi dua maksud ni. Okey, kaitan balik pada soalan. Kenapa Allah kembarkan? Lepas sifat maha kaya, Allah kembarkan dengan sifat maha terpuji. Apa kaitan? Siapa nak jawab? Ha? Walaupun kita engkar kedudukan Allah, tapi itu lebih kepada ghani. Kedudukan Allah tidak terjejas sebab Allah maha kaya. Tapi kaitan Allah maha terpuji selepas Allah maha kaya. Dia cuba tengok yang tadi, Al-Aziz dan Al-Hakim. Apa kaitannya? Allah nak bezakan sifat Allah dengan manusia. Allah Al-Aziz, tapi bila buat apa-apa ada hikmah. Manusia kadang-kadang ada kuasa, tapi tidak ada hikmah. Kadang-kadang hikmah, tapi tak ada kuasa. Di sini juga Allah nak beritahu. Allah maha kaya, tapi kaya Allah tak sama dengan manusia. Apa yang tak sama? Manusia biasanya bila kaya, apa sifat selepas tu? Sombong. Bongkak kan? Jarang sekali manusia bila kaya, ramai orang puji dia. Betul kan? Biasa kalau kaya, ramai orang tak suka sebab sombong. Yang paling tak suka siapa? Orang miskin lah. Betul kan? Jadi aku ni bukan setakat maha kaya, tapi aku maha terpuji. Kenapa? Sebab aku Ar-Rahmanir Rahim. Allah bagi tak kepada musuh dia kesihatan? Allah bagi. Allah bagi tak cahaya matahari, hujan kepada semua kan? Dia kaya, tapi dia patut dipuji sebab dia bagi pada semua sekali. Kita kalau kaya, bagi tak pada musuh kita bantuan? Bagi tak pada pembangkang? Okey. Tengok kita ingat tak ayat pertama? Ayat pertama berkenaan dengan apa? Apa dah? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum. Mana apa tu? Apa maksud ayat pertama? Haram. Allah kata, wahai orang beriman, haram kamu mengambil orang kafir, musuh aku dan musuh kamu sebagai penolong. Dan juga Allah kata, haram kamu campakkan kasih sayang kepada mereka sebab mereka musuh aku kan. Tapi soalan dia, adakah orang kafir itu yang kita tak boleh sayang, kita biar macam tu je sampai dia menjadi musuh kita sampai bila-bila? Tak. Tengok Allah nak mengajar kita supaya berfikiran positif. Musuh jahat macam mana pun, dia mungkin satu hari dia jadi kawan baik kita. Kan? Satu hari mungkin dia jadi sahabat Nabi. Betul tak? Ramai tak yang bermusuh dengan Nabi, yang memerangi Nabi, yang membunuh ramai sahabat, akhirnya jadi sahabat Nabi. Ramai tak? Itu fikiran positif. Allah kata apa? Asa? Asa apa makna? Dia terjemah apa? Mudah-mudahan. Dan kalau asa daripada Allah, menunjukkan wajib berlaku. Kalau Allah yang kata mudah-mudahan, benda tu pasti berlaku. Tapi kalau asa daripada manusia, mungkin berlaku, mungkin tak. Kita kata mudah-mudahan hujan petang ni, mungkin berlaku, mungkin tak. Tapi kalau Allah yang bercakap, kadang-kadang kita cakap 10 hari tak turun pun, jangan. Okey, Allah kata apa ni? Mudah-mudahan Allah
an yaj'ala, dia menjadikan bainakum, di antara kamu, wa bainal ladzi, dan di antara orang-orang yang adaitum, yang kamu, orang-orang yang kamu musuhi. Minhum, di antara mereka tu ramai yang kamu musuhi, mungkin di antara mereka Allah jadikan dengan kamu mawaddah. Apa makna mawaddah? Kasih sayang. Kemudian Allah kata wallahu qadirun, dan Allah Maha berkuasa. Okey. Apa maksud ni? Kalau ayat pertama Allah kata haram campakkan rasa kasih sayang pada musuh kan? Sekarang Allah kata apa? Moga-moga Allah jadikan antara kamu dan orang yang kamu musuh kasih sayang. Macam mana tu? Kalau ayat pertama, boleh tak kita berkasih sayang dengan orang kafir? Kalau ikut ayat ni? Dia satu cara je. Satu cara je kita boleh sayang orang kafir. Satu cara je. Iaitu mereka beriman. Makna apa ni? Apa yang Allah nak beritahu? Walaupun mereka kafir, walaupun mereka musuhku, walaupun mereka jahat, tapi usahalah supaya mereka beriman dan supaya akhirnya kamu boleh sayang pada mereka. Mana Allah nak kita sentiasa berfikiran positif. Okey. Boleh tak bagi contoh berapa ramai yang menjadi musuh Allah, musuh Rasul, menentang Allah, menentang Rasul, membunuh ramai sahabat, tapi akhirnya mereka beriman dan menjadi sahabat dan sahabat sayang pada mereka. Boleh bagi contoh? Ini saya tanya pelajar-pelajar yang dah lama kan? Dah lama belajar kan? Dalam banyak-banyak sahabat tu, yang paling kuat bermusuh dengan Nabi? Umar kan? Umar sampai tak dia nak bunuh Nabi kan? Musuh Allah tak? Musuh Rasul tak? Tapi Allah kata moga-moga Allah jadikan orang yang kamu bermusuh tu mawaddah. Betul tak? Lagi? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ni ketua panglima perang orang kafir. Ketua panglima angkatan tentera musyrikin Mekah. Bila berperang dia kepala. Kepala apa? Nak bunuh Nabi, nak bunuh para sahabat. Tapi akhirnya dia jadi ketua panglima perang dalam Islam. Selepas bila ni? Selepas berapa tahun? Selepas buka kota Mekah. Buka kota Mekah tahun berapa? Tahun 8 Hijrah. Berapa lama dia bermusuh dengan Nabi? 13 campur 8. Jadi 21 tahun bermusuh. Allah tukar hati dia, campak iman. Akhirnya sahabat sayang pada dia. Itu dia panggil apa? Benci kerana Allah, sayang. 21 tahun bermusuh. Tiba-tiba hari ni, setelah 21 tahun beriman, terus bertukar, sahabat sayang pada dia. Kenapa sayang? Kamu bermusuh 21 tahun. Sebab kerana Allah. Bila dia dah beriman, Allah kata wajib kamu sayang. Dan banyak tak Khalid setelah dia masuk Islam, banyak tak pengorbanan dia untuk pertahankan Islam? Kan? Agak-agak Khalid dengan kita, mana lebih lama masuk Islam? Kita kan, apa jasa kita pada Islam? Ni mesti banyak dah fikir ni. Siapa lagi? Abu Sufyan. Abu Sufyan, ketua kepala hangat. Kepala hangat, kepala paling jahat kat Mekah kan. Dan anak dia kahwin dengan Nabi, dia besan dengan Nabi. Besan tapi bermusuh. Satu Rasulullah, satu musuh Allah. Sebab anak Abu Sufyan kahwin dengan Nabi kan? Tahu kan? Tahu? Siapa anak Abu Sufyan tu? Nama apa? Safia bukan?
Sofia binti Huyai. Kalau anak Abu Sufyan mesti binti Abu Sufyan. Siapa tahu? Habibah. Ha? Habibah. Bukan. Bukan. Rosmah tahu tak binti apa? Dia nama dia Ramlah. Ramlah Ramlah binti Abi Sufyan. Tapi nama ni tak terkenal. Dia ada satu gelaran dia yang lebih terkenal. Sebab tu dengar nama orang lain macam tak pernah dengar kan. Yang biasa kita dengar Ramlah Ram kan. Nama gelaran dia Ummu Habibah, bukan Habibah. Ummu Habibah. Ummu Habibah. Yang ni yang meriwayatkan satu hadis yang Nabi bersabda, siapa solat sunat 12 rakaat setiap hari, maka Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Ummu Habibah berkata apa? Lepas aku dengar hadis tu, aku tak pernah tinggal 12 rakaat sampai mati. Tengok sahabat tu, walaupun dia wanita, bila dapat satu hadis, satu amalan soleh, dia terus istiqamah sampai mati. Okey? Jadi Abu Sufyan ni masa tu kafir. Pernah dia datang ke Madinah nak berunding dengan Nabi. Kemudian jumpa anak dia, Ummah Habibah, isteri Nabi, dan anak dia. Jadi dia pun duduk tempat Rasulullah dalam masjid. Ummah Habibah tarik tempat yang biasa Nabi duduk, macam hamparan lah. Jadi Abu Sufyan terkejut. Dan Abu Sufyan dia menganggap apa? Dia kata mungkin sebab aku mulia, jadi tak sesuai duduk tempat Rasulullah yang hina. Sebab masa itu dia kafir. Ummah Habibah kata tak, sebab Nabi sangat mulia dan tempat duduk Nabi pun mulia, dan kamu hina, tak layak duduk tempat Rasulullah. Padahal orang tu siapa? Itu cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Tapi akhirnya dia beriman kepada Allah setelah buka kota Mekah, mana setelah 21 tahun. Dan diceritakan Abu Sufyan ni yang asalnya musuh, tapi Allah campak dalam hatinya iman, dan akhirnya sahabat berkasih sayang. Diriwayatkan dia punyalah dia ibadat dia lepas salat subuh tu, bila masuk waktu dah ada solat duha sampai dekat-dekat zuhur. Lepas solat zuhur dia solat lagi sunat sampai asar. Wallah alam, mungkin solat sunat mutlak lah. Sebab apa? Dia nak qada yang lepas-lepas. Tengok bila sahabat beriman berubah tak 180 darjah kan. Dan siapa lagi? Suhaib bin Amru. Antaranya lagi ialah Suhaib bin Amru. Suhaib bin Amru. Siapa ingat kisah ni? Bila Nabi nak buat umrah, dihalang oleh orang musyrikin Mekah kan, maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah kan. Dan bila nak berunding, orang musyrikin Mekah hantar seorang wakil. Nabi hantar seorang wakil, nama dia Uthman bin Affan. Wakil orang musyrikin siapa dia? Inilah ni, antara pembesar Mekah dan wakil orang musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah. Tapi lepas tak berapa lama dia masuk Islam. Dan dia antara ibadat amalan dia apa dah? Dia kata, tidak ada satu pun yang aku sedekah ketika jahiliah, ketika aku musyrikin, melainkan aku ganti balik, aku sedekah semua sejumlah yang sama untuk Islam balik. Tengok Islam mengubah mereka. Boleh? Dan ada seorang Asma binti Abi Bakar. Ini anak siapa ni? Mana tahu? Oh, sebab ada kat situ lah. Dia apa hubungan dia dengan Aisyah? Siapa kakak, siapa adik? Okey. Mak dia masa tu kafir.
Nama dia Qatilah. Dia datang daripada Madinah, daripada Mekah, datang ke Madinah nak bagi hadiah pada Asma. Asma kata, tunggu. Sebab apa? Cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Mak aku masih belum Islam. Dia pergi jumpa Rasulullah, dia tanya, mak aku datang, boleh tak aku jemput dia masuk? Boleh tak aku terima hadiah-hadiahnya? Nabi kata terima. Sebab dia kafir ni masalah akidah kan, tapi kena buat baik. Sebab apa ni? Moga-moga satu hari Allah campak iman. Boleh? Jadi pengajaran paling besar apa dia dalam ayat yang ke-7 ni? Apa pengajaran paling besar? Dakwah dengan apa? Dengan apa? Dengan kebaikan. Kita tengok kan masyarakat kita, saya pun sedih lah. Quran baca, khatam, hafaz kan. Tapi hubungan dengan orang kafir tu dia benci habis-habisan. Kan? Betul tak? Dia maki, dia kutuk habis-habisan. Ni Allah kata moga-moga satu hari dia beriman. Dan saya nak tanya orang kafir kat Malaysia dengan Umar ibn Khattab sebelum dia Islam, mana lebih jahat? Orang kafir kat Malaysia dengan Khalid ibn Walid sebelum dia Islam, mana lebih jahat? Tapi akhirnya Khalid yang jahat tu masuk Islam tak? Umar yang jahat masuk Islam tak? Kenapa? Apa punca utama mereka masuk Islam? Pertama, fikir yang positif. Kamu ni jahat macam mana pun, semoga satu hari Allah campak iman. Yang kedua, akhlak. Tunjuk akhlak yang baik. Kan? Tapi sekarang orang kafir nampak tak akhlak orang Islam nombor 1? Nampak tak? Nombor 1 ke nombor 10? Boleh faham tak? Kadang-kadang orang nampak, orang biasa buat salah kena denda, masuk penjara. Bila pembesar buat salah, jadi orang nampak mana keadilan Islam. Sedangkan Nabi cakap apa? Pada Fatimah, kalau engkau yang mencuri, Nabi kata apa? Nabi tak kata hakim, aku sendiri akan potong tangan walaupun kamu anak Rasulullah. Itulah Islam, itulah keadilan. Jangan ada dua hukum dalam Islam. Jangan ada dua darajah. Betul tak? Jadi orang kafir tengok, Islam apa ni? Macam mana aku nak masuk Islam? Tak adil. Boleh faham? Ini tak ada kaitan dengan politik. Kemudian Allah kata apa? Wallahu qadirun. Wallah qadirun. Apa maksud dia? Allah Maha berkuasa. Kuasa apa ni? Apa kaitan dengan cerita sebelum ni? Moga-moga Allah boleh menjadikan antara kamu dan orang yang kamu musuhi kasih sayang. Kemudian Allah kata Allah Maha berkuasa. Apa maksud dia? Kadang-kadang kita fikir kawan tu jahat sangat, tak ada harapan dah. Allah Maha berkuasa mengubah hatinya. Kan? Sejahat-jahat Umar, sejahat-jahat Khalid, sejahat-jahat Abu Sufyan, 21 tahun memerangi Islam. Berapa ramai sahabat dia bunuh. Kalau kita kata ni tak ada harapan dah, Allah dah tutup pintu. Allah kata apa? Allah qadirun. Allah Maha berkuasa. Bolehkah? Kemudian wallahu, dan Allah Maha pengampun. Rahimun, lagi Maha apa kaitan pula? Sifat qadir kita fahamkan. Qadir iaitu kaitannya Allah berkuasa menjadikan orang yang paling jahat akhirnya beriman. Kemudian Ghafur, jahat macam mana pun Allah ampun tak dosa. Kenapa? Sebab Allah Ghafur. Kan? Sejahat apa ni? Sejahat siapa? Tukang sihir Firaun kan? Jahat tak? Ialah syirik kepada Allah setiap saat. Bila buat belajar sihir dan mengajar sihir, makna syirik kepada Allah setiap saat. Berpuluh-puluh tahun. Tapi Allah ampun tak dosa dia. Dan lepas Allah ampun, Allah bagi apa? Rahmat, sayang. Jadi selepas keampunan ada kasih sayang. Makna apa tu? Makna bila Allah ampunkan, walaupun dosa besar dan banyak, lepas diampunkan Allah masuk tak syurga? Kenapa Allah masukkan syurga? Sebab rahmat Allah kan.
Jadi ini juga Allah nak bagi motivasi pada kita, segeralah minta ampun kepada Allah, sebab selepas tu kamu dapat syurga. Kan? Kita kalau pelajar buat salah dengan saya, kesalahan besar, kemudian saya tawarkan, kalau pelajar minta maaf pada saya dengan ikhlas, saya bagi sebiji BMW. Kan? Nak minta maaf hari ni ke minggu depan? Kenapa? Tapi kalau saya buat betul-betul, orang kata saya apa? Bukan riak, buang tabiat lah. Kan? Saya nak bagi kereta, orang dah berebut minta ampun. Allah nak bagi apa kalau minta ampun pada Allah? Tapi orang berebut tak minta ampun. Sebab apa? Orang tak kenal Tuhan. Orang tak kenal Allah ni pengampun, lepas tu ada rahmat. Kan? Sebab itulah orang bila mengumpatkan, bila dia pencet, bila membawangkan, bila dia berhenti membawang. Kalau dah jadi kebiasaan, tabiat akan susah kan. Walaupun belajar tadabbur pun masih, sebab dia tak rasa kalau aku bertaubat ni dapat yang lagi besar nikmatnya, iaitu rahmat Allah. Okey? Jadi pengajaran untuk kita ayat ke-7, cuba buka ni. Buka surah Al-Anfal. Hujan bila hujan baca doa. Doa turun hujan. Cuba baca sikit. Kuat sikit. Bunyi soran je. Bunyi soran je. Ustaz baca, saya amin je. Nampak sangat malas. Ringkas je. Allahumma, ikut saya. Allahumma sayyiban nafi'ah. 3 patah je. Dapat pahala sunnah Nabi. Maksud dia, ya Allah, Allahumma, ya Allah, sayyiban, turunkan hujan, nafi'ah, yang bermanfaat. Ada hujan kadang-kadang sampai membanjirkan, sampai rosak semua tanaman. Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey, surah Al-Anfal ayat 63. Jumpa muka surat 185. Allah kata apa? Wa allafa baina qulubihim. Ini ada kaitan dengan ayat 7. Wa allaf, apa benda mana allaf? Allah menjinakkan, Allah melembutkan baina qulubihim, antara hati-hati mereka. Siapa ni? Musuh-musuh Islam. Dan Allah bagi tahu, lau anfaqta, kalau kamu menginfakkan, membelanjakan ma fil ardi jami'a, apa yang di bumi, agak-agak berapa banyak harta yang ada di bumi, bukan harta kita ni, semua harta yang ada di bumi, rumah, bangunan, banglo, emas, perak, dibelanjakan semua untuk mendamaikan dua hati manusia. Allah kata apa? Ma allafta baina qulubihim. Kamu jumpa tak ayat ni? Belakang jumpa. Ayat 63 surah Al-Anfal, muka surat 185, juzuk yang ke-10. Surah Al-Anfal ayat 63. Kemudian hujung tu Allah kata apa? Walakin Allah, akan tetapi Allah sahaja yang menyatukan hati manusia. Itu maksud wallahu qadirun. Allah je berkuasa. Jadi sebab itulah orang bergaduh jahat macam mana, cara nak berdamai apa dia? Cara nak berdamai apa dia? Jangan pakai kaedah kita, jangan pakai formula, pakai motivasi. Tapi pakailah kaedah Al-Quran. Sebab yang akan melembutkan hati manusia hanyalah Allah. Dan cara terbaik juga ikut Al-Quran ialah, bila orang buat jahat, bila kita bermusuh dengan orang, balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Dengan kebaikan akan melembutkan hatinya. Cuba buka surah Fussilat ayat 26.
Sorry, ayat 34. Surah Fussilat ayat 34. Muka surat 480. Surah Fussilat ayat 34. Muka surat 480. Allah kata apa? Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Kemudian Allah kata idfa', tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ini Allah nak bagi kaedah, nak selesai permusuhan. Tolaklah kejahatan, orang buat jahat tolak dengan cara yang terbaik. Lepas tu apa Allah kata? Maka tiba-tiba hubungan kamu dengan seseorang itu adawah, bermusuh. Tapi dengan cara kamu balas kejahatannya dengan kebaikan, apa jadi? Ka'annahu waliyun hamim. Dia akan menjadi seolah seperti kawan yang baik, yang berkasih sayang. Ustaz, ada orang buat jahat pada saya dah balas dengan kebaikan, tak baik-baik juga. Bukan salah Quran, salah kamu. Mungkin kamu buat tak ikhlas. Mungkin kamu buat tak cukup betul-betul, kan? Sambil lewa aja. Kalau Allah cakap, mesti berlaku, mesti betul. Berapa ramai sahabat Nabi yang Nabi buat baik, akhirnya beriman. Kan? Okey. Ada soalan? Tanya Ustaz, macam orang selalu cakap kalau dah masuk umur 40 tahun tak berubah, memang tak akan berubah. Macam mana penjelasan Ustaz? Tak ada hadis sahih. Bila seseorang itu masuk umur 40 tahun, Allah bagi peluang sampai umur 60. Dan bila sampai umur 60, Allah tak akan terima apa saja alasan kalau dia masih belum beriman. Apa maksud hadis tu? Maksud hadis tu ialah kebiasaannya bila sampai umur 60 dia tak berubah, biasanya dia tak akan berubah. Tapi adakah mungkin orang umur 60 dan 70 dia masih boleh berubah? Ya. Sebab Allah akan terima taubat manusia sampai bila? Sampai nyawa, sampai ke bukan ikut umur. Cuma hadis tu nak menunjukkan kebiasaannya. Kalau umur 60 tahun dia tak berubah, maknanya dia memang tak nak lah tu. Kalau dia nak berubah, umur 40 boleh, satu hari dah cukup kan? Tu kan saya berubah setengah jam je. Isteri Firaun berubah setengah jam je. Kalau dia nak, memang dia boleh berubah bila-bila masa. Bila sampai 60 tahun tak berubah, makna dia tak nak. Itu maksud hadis. Bila dia tak nak, Allah tutup. Faham? Pernah tak kita dengar orang umur 70 masuk Islam? Bila dia nak. Allah kata siapa yang nak hidayah, Allah akan bagi. Walaupun umurnya dah tua. Okey. Cukup ah? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.